Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okey, kita berjumpa lagi untuk kelas advokasi. Pada hari ini, saya akan membincangkan mengenai perundangan dan advokasi dalam perkhidmatan untuk kumpulan sosial dan berkeperluan khas. Okey, saya start saya punya kuliah dengan pengenalan. Okey, warga emas di Malaysia memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Mereka memberi sumbangan kepada masyarakat dengan pengalaman hidup mereka, pengetahuan dan kebijaksanaan. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memperbaiki taraf hidup warga emas dengan mewujudkan pelbagai program dan inisiatif yang khusus untuk mereka. Dan Malaysia akan mencapai status negara tua pada tahun 2030. Oleh sebab itulah, Kerajaan Malaysia memfokuskan kepada pembangunan dasar warga emas dan juga perancangan perkhidmatan sosial dan polisi untuk warga emas. Okey, definisi warga emas. Okey, definisi warga emas di Malaysia merujuk kepada penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Mereka juga dikenali sebagai orang tua, warga emas atau golongan usia emas. Definisi ini telah digunakan oleh Kerajaan Malaysia untuk merujuk kepada golongan ini dalam konteks undang-undang, dasar sosial dan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebajikan mereka. Definisi warga emas ini diterima pakai dalam United Nations World Assembly on Aging di Vienna pada tahun 1982 dan dalam kalangan negara ASEAN yang lain. Okey, seterusnya advokasi dan perundangan warga emas. Okey. Advokasi dan perundangan yang berkaitan dengan warga emas bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak serta kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan advokasi dan perundangan untuk warga emas. Okey, yang pertama, hukuman. Advokasi warga emas melibatkan memberi hukuman terhadap diskriminasi, penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap warga emas. Undang-undang harus mengakui hak-hak khusus warga emas termasuk hak terhadap rawatan kesihatan, hak atas tempat tinggal warga emas dan hak terhadap perlakuan yang adil dan setara. Kedua, program dan perkhidmatan sosial. Advokasi warga emas juga melibatkan perancangan program bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga emas. Ini meliputi pelbagai program seperti rawatan kesihatan, perumahan, kewangan, pendidikan dan peluang pekerjaan. Undang-undang harus dirangka dan dilaksanakan untuk memastikan warga emas mendapat akses kepada program dan perkhidmatan sosial tersebut. Ketiga, perlindungan terhadap penipuan dan kekerasan. Warga emas merupakan golongan rentan dan mudah terdedah kepada penipuan, penindasan dan kekerasan. Advokasi dan perundangan harus melibatkan langkah-langkah perlindungan yang efektif untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan fizikal dan emosi dan kekerasan terhadap warga emas. Dan keempat, kesedaran dan pendidikan masyarakat. Advokasi warga emas juga melibatkan advokasi program seperti meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu yang dihadapi oleh warga emas. Melalui kempen kesedaran, pendidikan dapat membantu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang hak-hak warga emas, masalah yang dihadapi oleh warga emas, cara mengatasi masalah warga emas dan menghormati warga emas. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan sosial untuk warga emas. Okey, perkhidmatan sosial warga emas merangkumi pelbagai program dan inisiatif bertujuan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan warga emas. Perkhidmatan sosial ini bertujuan untuk memastikan warga emas hidup dalam sejahtera. Kerajaan, organisasi berkerajaan dan badan amal perlu bekerjasama untuk menyediakan perkhidmatan ini dan memastikan warga emas mendapatkan bantuan mereka perlukan. Okey, antara perkhidmatan sosial untuk warga emas adalah seperti pertama, skim peduli kesihatan untuk warga emas ataupun PEKA B40. Skim ini memberikan bantuan kewangan kepada warga emas yang tergolong dalam kategori B40, iaitu kumpulan berpendapatan rendah.
Warga emas yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan untuk perbelanjaan kesihatan termasuk ubat-ubatan dan rawatan perubatan. Kedua, rumah warga emas. Terdapat rumah-rumah perawatan khusus untuk warga emas di Malaysia. Rumah-rumah ini menyediakan penginapan, perawatan dan bantuan dalam aktiviti sehari bagi warga emas yang memerlukan. Ketiga, perkhidmatan kesihatan komuniti. Pusat Kesihatan Komuniti di Malaysia menawarkan perkhidmatan kesihatan dan penjagaan kepada warga emas. Ini termasuk perawatan klinikal, rawatan penyakit kronik, saringan kesihatan dan konsultasi dengan profesional kesihatan. Keempat, bantuan kewangan. Program bantuan kewangan seperti bantuan sara hidup dan bantuan prihatin nasional dapat memberikan bantuan tunai kepada warga emas yang memenuhi syarat. Bantuan ini dapat membantu mereka dalam keperluan harian dan keperluan asas. Kelima, perkhidmatan sokongan psikososial. Beberapa organisasi dan badan amal menyediakan perkhidmatan sokongan psikososial bagi warga emas. Ini termasuklah kaunseling, aktiviti sosial dan program kegiatan mental dan fizikal yang dapat meningkatkan kesejahteraan emosi dan sosial mereka. Seterusnya ialah pendidikan dan latihan. Terdapat program pendidikan dan latihan khusus yang ditawarkan kepada warga emas. Program ini meliputi kursus-kursus pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran pekerjaan, kegiatan seni dan budaya dan peluang untuk terus belajar dan berkembang. Akhir sekali ialah bantuan sosial dan kebajikan. Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia menyediakan bantuan sosial kepada warga emas yang memerlukan. Ini meliputi bantuan kewangan, bantuan utiliti, bantuan makanan dan bantuan lain untuk membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka. Okay. Dasar Warga Emas Negara. Dasar Warga Emas Negara diluluskan oleh kerajaan pada 5 Januari 2011. Dasar Warga Emas Negara merupakan komitmen kerajaan untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermaktamat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sihat, positif, aktif, produktif dan menyokong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara. Matlamat dasar warga emas negara adalah mendayakupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang membantu warga emas hidup sejahtera. Pelaksanaan dasar warga emas negara dan tindakan warga emas negara perlu menjadi agenda tetap dalam mesyuarat Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara. Anggota dalam Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara terdiri daripada wakil kementerian berkaitan, pihak swasta, pertubuhan berkerajaan serta pakar dalam bidang berkaitan dengan warga emas. Majlis dipenerusi oleh YB Menteri Panggung Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Majlis ini akan menerima laporan daripada jawatan kuasa teknikal dan juga bertanggungjawab mendapatkan peruntukan untuk melaksanakan pertindakan warga emas negara. Setia kepada majlis ini adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Institusi Kebajikan Warga Emas. Terdapat 3 institusi kebajikan emas yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pertama, Desa Bina Diri iaitu ditubuhkan untuk memberi jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada pengemis dan orang apa-apa bagi melahirkan individu yang produktif dan berkemahiran ke arah perubahan sikap yang positif untuk diintegrasikan semula ke dalam masyarakat. Kedua, Rumah Ihsan ditubuhkan untuk memberi jagaan, rawatan dan perlindungan kepada warga emas yang uzur, daif dan tidak berwaris agar dapat terus hidup dalam suasana yang selesa dan tenteram. Dan ketiga, Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada warga emas yang daif demi menjamin kesejahteraan dan kualiti hidup mereka. Okay. Akta Berkaitan Warga Emas. Akta Orang Papa 1977, Akta 183, satu akta yang digubal bagi memberi perlindungan dan pemulihan kepada warga emas yang daif. Akta Pusat Jagaan 1993, Akta 506, digubal bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran pemeriksaan dan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya demi menentukan kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan penghuni diutamakan. Next, kaedah-kaedah dalam pengurusan institusi kebajikan warga emas. Pertama, kaedah pengurusan rumah orang tua 1983, kaedah-kaedah orang papa 1981 dan kaedah-kaedah rumah pesakit melarat 1978. Next ialah perundangan dan advokasi dalam perkhidmatan untuk kumpulan sosial orang kurang upaya. Okey, definisi orang kurang upaya. Seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal,
mental, intelektual atau diri yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan yang menyekat mereka melibatkan diri dengan sepenuhnya dan secara berkesan dalam masyarakat. Dan mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, OKU termasuklah mereka yang memiliki kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau diri yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Okey. Seterusnya ialah dasar orang kurang upaya. Dasar OKU menjadi asas kesaksamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Dasar ini turut mengutamakan nilai hak kemanusiaan seperti kemuliaan, kehormatan dan kebebasan bagi membolehkan mereka hidup berdikari. Dasar OKU telah menetapkan 4 objektif utama iaitu memberi pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa OKU mempunyai hak dan peluang yang sama bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Kedua, memastikan OKU menepati hak, peluang dan akses secara saksama di bawah undang-undang negara. Ketiga, menghapuskan diskriminasi terhadap seseorang atas sebab ketidakupayaannya. Dan keempat, mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak orang kurang upaya. Strategi dalam membantu OKU. Kerajaan telah menetapkan 10 strategi untuk OKU. Strategi ini juga merupakan advokasi yang digunakan oleh kerajaan dalam membantu golongan OKU. 10 strategi tersebut ialah: pertama, meningkatkan accessibility golongan OKU. Kedua, memperkasakan ekonomi golongan OKU. Ketiga, meningkatkan akses golongan OKU kepada pendidikan. Keempat, meningkatkan akses golongan OKU kepada perkhidmatan kesihatan. Kelima, memperkukuhkan perkhidmatan sosial untuk OKU. Keenam, meningkatkan penyertaan OKU dalam proses perancangan dan membuat keputusan. Ketujuh, menambah baik akses OKU dalam aspek pengurusan risiko bencana. Dan seterusnya ialah pendidikan dan pembangunan dan advokasi dan terakhir sekali konvensyen mengenai hak OKU atau orang kurang upaya. Parlimen Malaysia telah meluluskan Akta Orang Kurang Upaya 2008. Selepas akta ini dirujuk sebagai Akta 2008 pada 24 Disember 2007, akta ini mula berkuasa pada 7 Julai 2008. Akta Orang Kurang Upaya 2008 merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pelindungan rehabilitasi atau rehabilitation atau pemulihan, pembangunan dan kesejahteraan orang kurang upaya, penubuhan majlis kebahasaan bagi orang kurang upaya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini memberi pengiktirafan hak golongan OKU daripada konsep right base. Melalui akta ini membolehkan OKU mempunyai hak dan peluang yang sama rata dalam masyarakat. Okey, program pemulihan dalam komuniti. Program pemulihan dalam komuniti adalah program yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami masalah. Jabatan Masyarakat telah menggariskan 4 objektif utama program pemulihan dalam komuniti iaitu: pertama, menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya. Kedua, menggambling sumber tempatan untuk pemulihan sumber tempatan untuk pemulihan OKU. Ketiga, menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. Keempat, menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi peringatan. Dan kelima, mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk dipeluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU. Program PDK berteraskan kepada 3 modul. Pertama, home base, center base dan ketiga, center home base. Okey. Jenis advokasi untuk orang kurang upaya. Terdapat 6 jenis advokasi untuk orang upaya. Pertama, case advokasi. Kedua, self advokasi. Ketiga, peer advokasi. Keempat, pay independent advokasi. Kelima, citizen advokasi. And keenam, statutory advokasi. Okay. Next is perundangan dan advokasi dalam perkhidmatan untuk keluarga. Definisi advokasi keluarga. Program sokongan dan bantuan disediakan kepada keluarga untuk membantu mereka berhadapan dengan sistem sosial yang kompleks dan membantu mereka untuk mengakses sumber yang dapat memenuhi keperluan asas mereka. Advokasi keluarga memastikan kanak-kanak dan keluarga mendapat sokongan pendidikan dan sumber yang mereka perlukan. Peranan advokat keluarga. Pertama, menyediakan sokongan emosi. Kedua, membantu keluarga mengakses sumber. Ketiga, mendidik keluarga. Dan keempat, menyokong keluarga. Pengurusan keganasan rumah tangga.
Pengurusan keganasan rumah tangga merupakan salah satu advokasi dan perundingan dalam perkhidmatan keluarga. Pengurusan dan perlindungan mangsa keganasan rumah tangga adalah berdasarkan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Akta ini telah dimula dikuatkuasakan pada 1 Jun 1996. Ianya memberi perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga sama ada melalui Perintah Perlindungan Interim (IPO) atau Perintah Perlindungan yang dikeluarkan oleh Mahkamah atau penempatan sementara di tempat selamat yang diluluskan oleh YB Menteri. Okey, Perintah Perlindungan Interim. Itu adalah perintah mahkamah untuk hentikan suami, ibu bapa atau saudara yang mendera daripada meneruskan kelakuan ganas terhadap mangsa. Itu adalah sementara dan sah selagi siasatan dijalankan oleh polis. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan undang dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara yang bersampingan dengannya. Fakta di sebalik Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Pertama, membendung kecenderungan untuk menggunakan keganasan rumah tangga. Kedua, sebagai alat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan memelihara kesejahteraan dalam keluarga. Ketiga, sebagai instrumen untuk mangsa mendapatkan perlindungan segera bila keganasan diperlakukan ke atas dirinya. Seterusnya ialah matlamat Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Akta ini bermatlamat untuk memberi perlindungan undang-undang dalam situasi rumah tangga dan perkara-perkara bersampingan dengannya. Kedua, sebagai pembaikan keadaan yang memberi perlindungan mangsa keganasan dan bukan bertujuan untuk meruntuhkan sesebuah rumah tangga. Okey, siapa yang boleh mendapatkan perlindungan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994? Isteri atau suaminya atau bekas isteri atau suaminya, termasuk isteri atau suami de facto, iaitu seorang yang bermaksud seseorang yang melalui satu bentuk istiadat yang iktiraf sebagai istiadat perkahwinan mengikut agama atau adat pihak-pihak yang berkenaan. Walaupun perkahwinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan upacara dan pendaftaran perkahwinan, kesetujuannya ialah kanak-kanak berumur bawah 18 tahun yang tinggal sebagai anggota keluarga. Dan mana-mana anggota keluarga lain seperti anak lelaki atau perempuan dewasa, ibu bapa atau abang atau kakak atau adik. Kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Pertama, dengan sengaja mengatakan jera. Kedua, dengan sengaja meletakkan jeraan dengan senjata berbahaya. Ketiga, dengan sengaja meletakkan kejeraan parah. Keempat, dengan sengaja meletakkan jeraan parah dengan senjata berbahaya. Kelima, seksaan halangan salah. Keenam, seksaan bagi pengurusan salah. Ketujuh, menggunakan kekerasan. Kelapan, menggunakan kekerasan untuk menyatukan maruah. Kesembilan, menggunakan kekerasan jenayah untuk mengaibkan orang, menjatuhkan hormat orang. Ke-9, rogol. Ke-10, khianat. Dan terakhir sekali ialah hukuman jenayah. Sekian, terima kasih.